Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wa'ala. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah, sama-sama kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, sama-sama kita berada dalam majelis ini. Yang pastinya kita bersama-sama dengan para malaikat, yang malaikat itu pastinya akan menyebutkan nama kita dan juga mendoakan kita selama mana kita masih berada dalam majlis ilmu ini sampai tamat atau sampai kita keluar. Selawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita, pemulu kita dunia akhirat, sama ada hal-hal yang berkaitan dengan agama ataupun kehidupan kita hari ini. Isteri baginda, anak dan ahli keluarga baginda, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua juga diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua juga diberi kekuatan untuk berada istiqamah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi ilmu pengetahuan untuk mengenali al-haq, kebenaran, dan kemudian kita diberi kekuatan pula untuk membantu dan meneruskan kebenaran tersebut. Mudah-mudahan kita juga diberikan ilmu untuk mengenali kebatilan. Itu satu kebatilan, satu kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita diberi kekuatan untuk mampu menolak ataupun meninggalkan sebarang kebatilan tersebut. Mudah-mudahan kita juga diberikan rezeki yang halal dan thayyibah, yang mana rezeki itu akan memudahkan kita, menggerakkan kita untuk melakukan amal ibadah, amalan-amalan kebajikan, dan segala perbuatan amalan yang boleh membantu diri kita, keluarga kita, agama kita, dan segala perbuatan kita ke arah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita masih lagi membincangkan tentang tarbiyatul aulad Islam, pendidikan anak-anak mengikut pandangan dan kacamata Islam, yang ditulis dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdullah Nasir Al-Albani. Dan insyaAllah kita masih lagi dalam bahagian kedua, jilid pertama, tentang proses-proses dan tanggungjawab ibu bapa guru dalam mendidik anak-anak generasi baru. Kita berbincang berkenaan dengan pendidikan kemasyarakatan. Kita masih ada tajuk yang berkaitan dengan hak-hak seorang guru yang sepatutnya ibu bapa tanam kepada anak-anak untuk diberikan kepada guru yang mengajar mereka sebagai seorang yang Nabi SAW pernah sebutkan, kada ayyakuna al-mu'allima kada al-mu'allima ayyakuna rasulah, atau kama qala, seolah-olah hampirlah guru itu macam rasul. Kalau guru yang mursyid, guru yang baik, maknanya hampir-hampir. Dalam bahasa Arab, kada dah betul-betul jadilah. Tapi kalau kada kuat sikit, hampir-hampirlah dah jadi. Maknanya ketaatan kita kepada guru perlu diberi. Di konklusi pada yang kita ambil sebelah adab itu, maka ditekankan ada pun satu hal yang perlu ditekankan oleh ibu bapa, oleh guru-guru, oleh mereka yang macam kita dewasa kepada anak-anak dalam nak didik ini. Tolong mula sekali latih untuk anak itu menghormati guru. Latih amanah utamanya, kewajipan untuk menghormati guru, mendahulukan pembentukan akhlak
So guru yang nak mengajar tak usah duk fokus sangat pangkat awal ni kepada ekonomi, kecemerlangan. Walaupun itu target. Semua sekolah nak target ke dapat A. Ini musim periksa ni. Sekolah rendah juga lapang habis. Semua pakai kumpul raya. Sekolah menengah minggu depan. Semua mak duk punya dulu. Memang kita tak tolak. Tetapi untuk mendapat kejayaan mutlak sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Islam, guru semua orang pentadbir sekolah, apa lagi yang buat sekolah-sekolah sendiri, di sini ada hajat. Jadi kerja utamanya membentuk kepribadian, litakwin insan, membentuk akhlak pribadi anak-anak itu di segi adabnya terlebih dahulu sebelum menyemai ilmu-ilmu utama. So kalau anak-anak dah terbentuk satu generasi yang memang dah agalkan ilmu dengan garis panduan yang diberikan, tuan-tuan nak bagi ilmu apa? Tapi kalau dia masuk dengan dia tak faham konsep ilmu, siapa dia guru pun dia tak dia hormat, tuan-tuan masuklah ilmu macam mana canggih pendekatan dan approach, dia dapat serap, kemudian tak sampai mana. Mungkin tuan-tuan target nak pergi dapat A, dia boleh dapat A, tapi akhlaknya tak. Mungkin dia boleh tunjuk lakonan. Mungkin ada satu silibus sekarang ni PBS kita kata, pentafsiran bahasa sekolah, semua nak tafsir. Dia boleh lakon berbanding dia. Dia pun nak pergi, dia akan berlakon baik. Tapi lepas keluar sekolah, Allah. Tapi kalau tuan-tuan boleh benar, semaikan akhlak dulu, bina akhlak dulu dalam kata membentuk pendidikan yang baik kepada anak-anak akhlak itu, insya-Allah. Sebab memperelokkan diri dan nilai-nilai mulia ini adalah lebih utama daripada silibus. Silibus ini senang. Tuan-tuan nak kaji bahasa Inggeris. Ada orang kata mengaji bahasa Inggeris, susah macam mana langsung Malaysia ni. Ngaji daripada tadika sampai tingkatan 5 sampai universiti tak boleh baca. Sistem kita. Ada orang yang mengaji bahasa Inggeris dari 2 minggu boleh cakap. Cara dia fikir macam mana nak tekan, nak baca, nak cakap, nak mentelaah, nak berkomunikasi macam mana. Jadi benda-benda tu agak mudah. Daripada tambahan susah. Yang susah tu kalau tuan-tuan tumpu betul-betul bagi kena skill nak ngaji formula 1, 2, 3. Jadi masalah dia tak ke mana. Itu yang kita dapatkan. Saya dah ada satu fenomena baru. Orang memberikan Quran dan si Quran MRSM dalam mendahului dah ada ulul albab dia. Siapa-siapa sekolah yang lebih dulu sains dah ada ulul albab. Mana semua orang boleh terima. Sekarang dengan 3 sekolah yang MRSM nak tambah lagi, rebut pakat-pakat pengetua, pentadbir dan marah sendiri. Tak apa, kita nak pergi peluang. Ada mulai SMKA pula nak buat tahfiz mulai tahun depan. Sekolah-sekolah SABK pun insya-Allah mulai 2015 semua SABK akan ada aliran tahfiz. Dan tahfiz yang nak bosan lebar. Insya-Allah kita pergi ada masa esok kalau dulu kita akan dapat tahfiz juga. Tapi tahfiz sekarang ni ada apa saja dia hafal. Buka Quran tak dia baca. Ada Quran buka macam besar sampai imam dia tak baca. Dan sebab dia hafal saja. Ada yang panggil itu, ada yang baca elok dengan tajwidnya, ada yang hafal lintang bukan tajwidnya. Jadi benar-benar kita tak tahu lah, daripada tak ada langsung zaman 60-an, 70-an dulu kan ada banyak kita betul. Insya-Allah akan ada satu generasi yang dia akan baca tajwid cukup cantik dengan tarafnya, kemudian dia hafal, dia hafiz yang mungkin insya-Allah dia akan menegakkan Quran. Islam. Tuan-tuan, itu asas-asas yang perlu dibina. Jadi kalau yang pun tak ada, tuan-tuan buatlah sekolah mengaji berjalan kampung, dapatlah yang kita target dalam masa setahun, setahun, 5 tahun. Sebab itulah kita dapati salafus salih, ulama-ulama salafus salih mengutamakan tak bincang masalah silibus nak ambil barat kan timur kan, style Rusia Parsi kan, nak ambil style Cina kan, ada hadis kolon-kolonnya. Sekarang ada orang pergi ke hadis bukan hadis sahih, tapi buat
belajar sampai dari Cina. Apakah kaedah Cina? Tak kisah. Yang pentingnya sebelum pada semua-semua tu salafus salih menegaskan asas-asas hormat hukum, bagi hormat Al-Quran, bagi hormat hukum hakam, bagi hormat ini halal haram. Satu hak asas. Bila dia dah ada tuan dalam basic jiwa manusia, dia belajarlah ilmu apa dia akan. Kita tengok malam ni nak tutup cerita ada ngaku. Berkata Al-Habib bin Ash-Shahid kepada putranya, wahai anakku, temanilah para fuqaha dan ulama. Ambillah daripada ilmu mereka dan adab-adab mereka. Jadi kita kena ada satu projek macam musahabatul ulama. Anak-anak kita perlu dilekatkan, didampingkan dengan ulama-ulama. Ikut tahap kita ulama kita sampai dia. Jadi ustaz-ustaz, ulama-ulama ini bukan bersedia. Sediakan satu ruang program hidup dia, bukan untuk family dia saja. Ini cerita ulama. Lepas tu dulu ulama-ulama ada pondok. Mana duduk di pondok untuk guru tu. Dan kita tak buat apa untuk guru tu, tak buat apa. Memang tak buat apa, dia hanya sembahyang. Lepas main subuh dia tegur, satu dua. Itu kaedah, bukan semua untuk guru boleh baca kitab pro. Dan musahabatul ulama. Maknanya kata Habib, wahai anakku, temanilah para fuqaha, tolong ulama-ulama. Dia repot. Jadi tukang masak, tukang mencari batang kayu, apa buatlah dengan tubuh. Atau benda kata dengan alim ulama. Ada benda saja programnya kami buat taklim satu camp bersama ulama. Saya minta maaf. Dan kita sampai kita dah mula buat program anak-anak di surau ulama tu. Jadi kita tahun ni kita nak buat juga. Tapi ada orang main anak khusus apa camp ibadat ada apa pun, itu isu yang kita dengar. Jadi kalau tuan hajat tu besar, daripada tak pergi semayang, dia 2 malam pergi semayang tu, mungkin 4 orang facilitator tu ajak nak tuan-tuan orang lah. Ini masalah yang main 30 orang, PC 4 orang, nak tempit pun tak ada. Jadi isu-isu ni kita nak kenapa sebab tu saya kata bentuk akhlak. Mungkin camp akhlak dulu. Jadi dia kata termati ulama-ulama ambil ilmu daripada dia. Ambil ilmu ni macam ni, sama ada dengan kita. Saya pun setuju tuan-tuan ustaz dia suruh beli kitab, tapi nak kitab saya ni saya pun soal kata tuan nak beli apa tak beli, saya tak apa. Sebab kitab pun besar, tak beli semua, lagi bagus. Kalau tak beli pun takkan. Dan ini bukan kaedah, sebab kita asas yang kita baca dalam keseluruhan Allah tu, kita asas. Tuan-tuan ambil itu satu kaedah sama. Tapi benda-benda yang saya baca ni bukan benda asas. Benda orang kata nazariah, pandangan-pandangan yang tuan-tuan boleh dapat daripada benda-benda lain. Sekecil-kecil ayuhal aulad, ayuhal balad, Imam Ghazali, sampai sebuah kita tarbiyah yang lain. Tuan-tuan. Jadi maknanya kaedah kita hampirkan anak dengan buku. Bila kita beli bersama, apa salah kita hantar nama masjid, kita puasa dan sebagainya. Sekolah Arab kita buat kita buat tutur bersama-sama. Jadi tahu sekali juga anak-anak kita ikut ilmu mesti bersama dengan camp-camp macam itu, insyaAllah. Itu yang kita rasa boleh buat. Kalau tidak, maknanya anak-anak itu tak rasa. Dia akan seronok dengan geng-geng dia. Dia tak boleh duduk dengan orang-orang tua. Macam mana nak duduk makan dalam sidang jemaah ramai-ramai orang tua dengan ustaz-ustaz, dengan ulama-ulama dan sebagainya. Kemudian barulah anak-anak itu, murid-murid itu dilengkapkan dengan ilmu. Tak kira lah ilmu agama, ilmu makrifat, ilmu yang boleh bagi biar itu satu. Karena yang demikian itu adalah lebih aku sukai daripada banyak berbicara tentang ilmu hadis yang lain. Adab, akhlak, bahas. Bila ilmu jadalah pada bab teori saja, pompa tak selesai. Balik hang dengan hang, aku dengan aku juga pandangan berbeza-beza. Akhirnya masyarakat umat Islam, agama kita nampak macam satu, rupanya berpecah belah. Jadi kita nak panggilkan ada sebab tu ada ulama beliau
adab al-ikhtilaf, adab untuk bercanggah pandangan. Ini ada isu pula dalam usaha siasi. Macam mana kita nak memasukkan diri kita dalam suasana politik, suasana kemasyarakatan, suasana ekonomi, masyarakat majmuk yang bukan Islam, tak Islam. Itu benda-benda itu adab. Kalau tak ada adab, duduk di belakang, teori kita ke depan, dia akan rosak habis. Dan itu benda-benda. Kata Al-Muhallad Al-Husayn kepada Ibnu Al-Mubarak, kami lebih banyak memerlukan adab dan sopan santun daripada berbicara ilmu hadis. Itu maknanya kuliah masing-masing. Bagi kami, kata Al-Muhallad, kami lebih tunggu adab-adab, lebihkan akhlak, lebih daripada pembicaraan teori-teori itu. Setengah para salafus salih berpesan kepada anak-anak mereka, wahai anak-anak kami, kiranya engkau mempelajari satu bab daripada adab dan sopan santun adalah lebih aku sukai daripada kamu mempelajari 70 bab daripada ilmu pengetahuan lain. Jadi tuan-tuan cuba tengoklah, kalau kita dapati orang akademia macam ni lah, bisyarah-bisyarah akademik, dia orang yang boleh bagi teori-teori, pakar-pakar, tapi tak ada akhlak. Jangan kita tengok lagi sakit hati. Kata pandai, macam mana benda kecil tu tak boleh nak bincang, tak boleh nak menyatukan bangsa umat Islam. Kan sekarang tuan-tuan kalau negara kita mesti kita letak Islam di atas sekali. Masalah bincang dengan siapa, menyatakan dengan siapa, kerja orang politik, orang sosial lah. Tapi segi ilmunya Islam di sini ya. Itu kita. Kalau kita utama hal lain, ada Islam yang besar. Jadi mana dia pakai akademik? Ini adalah namanya. Dia akan ada wujud orang yang cerdik segi teori-teori, tapi bila dia tak ada akhlak, dia tak boleh terima pandangan orang. Dia kira dia tak boleh terima pandangan aku. Siapa punya pesan kita tak terima, susah. Tu ialah ada orang lawan mufti, fatwa dah keluar dah, dia lawan dia. Kita bagi kurang tak siapa, dia lawan mufti ya. Fatwa dah di Syiah. Kita kata dah keluar fatwa dah, dia dah keluar kurang-kurang. Kata ilmu pandai sangat. Tadi ada imam-imam khusus terpaksa satu slot 2 jam, terpaksa juga pada imam-imam. Apa dia Syiah? Ada lagi imam yang kata, aku dia pun ni baca MC, dia pun ni lah semangat. Betul. Tapi masalah prinsip akidah mereka menentang kita. Jadi nampak tu imam berat nak terima. Jangan dia bukan Syiah pun kan, tapi dia rasa mungkin dia kenal seorang tua tu baik, orangnya rajin, dulu orang masyarakat. Itu je. Tapi 2 jam kenapa? Siap kawan untuk tentang kadar bagi letak edaran tak selesai kuliah kenapa? Itu dia antara bukan beza antara ilmu dengan adab. Kalau ada adab itu ilmu apa insya-Allah. Salafus salih kata lebih baik daripada 70 bab ilmu. Kata Sufyan bin Uyainah, sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah neraca yang paling utama sekali. Kepada bagindalah dibentangkan semua perkara yang bertalian dengan kelakuannya, perjalanan hidupnya dan penduduknya. Patut-patutnya referen utama kita ialah Rasulullah. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Itu panduan-panduan kita. Apa yang menyamai hal-hal itu adalah benar. Apa yang menyalahi, mana daripada sunnahnya, benar itu salah. Ambil kaedah itu. Jadi itu pun ada orang jaga timur pula. Dia kata kami sunnah ni. Sunnah untuk semua tak. Saya rasa dulu bukan kita lapar belajar. Kita bukan kata setiap potong hadis itu perlu diikuti sampai kita tak nak bincang langsung. Lepas tu keputusan ulama, majlis jaga kuasa bagi yang berbincang tentang hal hewan undang-undang, kadang-kadang dia ada jawab semua. Majlis agama Islam contohnya, kita memang istihad Malaysia Syafi'i dari segi pelaksanaan dalam proses-proses amalan
nikah kahwin contohnya, jual beli, sewa, hutang. Kadang-kadang bukan semua satu mazhab Syafi'i. So kalau contoh pegang satu kitab Syafi'i, lepas tu semua kosa, semua tak sah. Nah, tuan-tuan, kita tak tolak ilmu dalam kitab, tapi segi pelaksanaan sekarang ni kita kena tabi juga kat masyarakat Islam, kat janji. Itu orang yang ada otoriti, yang ada sultan. Kita tak kalau kata sultan besar sangat kan. Contoh kita marah kalau sesa tu, bukan kita nak nafi sultan, tetapi nak apa? Ya memang sultan pun tak ada kuasa. Dia faham Allah, tapi segi orang kata segi undang-undang hierarki dunia ni sultan kata kita bisa agak raya milik kepada rakyat Malaysia ni. Semua kita kena mengikut. Tapi sekali itu lepas tu pakai nasihat sultan jaga buat Malaysia. Itu pernah berlaku. Itu dah kepada Allah. Itulah di antara peranan ulama, ilmu dan juga orang yang berakal. Tapi kalau dia ada ilmu, dia jadi alim ulama segi knowledge, tapi dia tak ada akhlak, dia kata hebat, tapi dia pakar balik sampai macam orang yang tak ada ilmu saja dia suka pada ilmu tu dia tak tahu cara nak. Kata Syekh Ibn Siri, kami dahulu mempelajari cara-cara hidup Nabi SAW, bagaimana mereka mempelajari ilmu pengetahuan dan juga yang lain. Ikut balik kaedah Nabi yang Nabi buat pembentukan manusia dan cara mendapat sisi Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabat. Tujuan zaman Nabi pun walaupun permulaan tak ada jangan-jangan sehingga percaya sirah semasa wafat pun dah ada Nabi palsu. Nabi waktu arahan sebuah penentang tidak mengikut usaha penentang sebab dia Nabi palsu, dia membawa adat Islam yang tak benar. Jadi Nabi buat setakat mana mampu sampai wafat, kalau itu disambung dari Sayyidina Umar Siddiq. Tuan, itu di antara adalah patut diingatkan bahawa semua adat-adat itu mestilah terlebih dahulu disifatkan, ditunjukkan, ditalangi oleh guru yang tersebut. Tentu guru lah kena tunjuk bukti dia, akhlak dia. Kita maaflah kalau tu guru sendiri tak ada akhlak, tapi duduk dengan title tu pun jadi isu di masyarakat. Macam mana kata tu guru tengok dia apa ribut. Ada orang yang tak boleh tengok. Mereka mestilah bersifat takwa dalam diri mereka dan nampak zahir. Hukum lagi dahsyat. Maka diri dia kena tahu warak dah. Dan orang nampak prinsip-prinsip dia lah. Tuan, kita terus tengok zaman dulu. Bila kita berbuku, dia ada depan. Segi akhlak, kuliah, semayang, ibadah dia lah. Rupanya dalam masyarakat pun dia lah yang membentuk masyarakat, dia lah membentuk ekonomi, dia lah membentuk segi mungkin suasana politik. Tu guru lah yang bawa medan perang dulu kan. Dalam penjajahan tu guru yang bangun, bawa kuliah-kuliah dia, ustaz apa ni, anak-anak murid dia, 2-3 masjid, 2 jom kita lawan tentang. Tapi masuklah sejarah, sebab tu ni tentang sebab cukai. Bukan isu cukai. Tok Jago memanglah ikut cara memang dibunuh kerana menentang British, kerana dia tentang percukaian. Isu tu cukai sampingan, tapi hak agama. Kalau bila lawan terima balik Tok Jago berjalan. Ramai lingkung lah, semua Tok Guru lah kau. Allah bawa terima balik sejarah tu kan. Itu dia antara. Jadi akhlaknya dipakai, dipuji. Dia sendirilah kena nampak zahirnya menunaikan segala perkara agama. Dia sendirilah yang nampaknya mentaati Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya kepada Islam, akidah, syariat dan sebagainya. Dialah sendiri akan nampak menuruti ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehariannya. Jadi guru-guru dan pendidik seumpama inilah yang mesti diajar ataupun dilatih oleh kita untuk dihormati oleh anak-anak, mengenal budi mereka serta menunaikan hak-hak agama pada mereka
sesat. Jangan komen jalan sesat pun kan. Lagi ramai bertapik dekat dia, usung dia rasa cukup. Ayah pin pun kalau tengok dalam video tu, tengok berjalan tak seorang lah. Dia menderai. Yang pegang ni kan, tu sah-sah dah jalan sesat. Jadi tuan-tuan, benar-benar tu isu tu yang kita nak kena buku yang nampak lahir je. Contoh apa yang tadi eloklah kita latih anak-anak. Mana kena dekati dia, menghormati dia, membantu dia, taat kepada dia, dan berbuku dengan dia. Tak langsung ustaz, dia nampak tu agak budak. Guru mana baik, mana tak dia. Itu hakikat. Sebagai ayah yang waras, sebagai tuan yang berkaukan, sebagai guru di sekolah, ustaz-ustaz yang benar. Kalau kita sekarang tuan-tuan, tak tahulah ada isu syiah ni sampai kata ustaz di sekolah pun ada syiah. Ustaz di sekolah pun ada ajaran sesat. Siapa tahu nak didik anak-anak kita. Terpaksa apa? Kenapa tindakan imam ini ada isu kata imam kena tangkap pada syiah. Jadi benar-benar kenapa anak kita, sebab kita nak latih anak. Jangan jadi sekarang budaya anak kita dididik sayang ke semua. Nampak keping putih semua bagus. Tujuh kali lipat keping putih tak mayar pun anak kita dah sel dah bagus. Tengok sahabat kena garis tangan pun dia kena hati pun bagus juga. Silap. Tutup tempat sahabat. Cik, hari tak baik ni. Kenapa bagus? Jadi kalau ajar sesat sampai kahwin 10 dulu kan. Apa? Syekh Bakar apa? Sampai kahwin 10. Pertahan dalam mahkamah dia kata dia betul. Tafsir ayat Quran betul. Masna wa sulasa wa ruba. Fa'in Allah khiftul fa'in maka dia kata Allah ta'dilu fawahidah. Jadi campur-campur 10 dia dah. Dia tafsir tu. Yang bini pakai budak 10 tu orang kata tak boleh dah, tak sah. Semua kena rapat ya sah. Dah tak mau 10 dah bagi dia agak. Tuan, kita kena faham. Saya sebut contoh mana yang agak sensitif, bukan kita nak tunggu satu rumah itu pun dia tak boleh nampak. Tapi hal betul, kita kena bagi tahu baik hati yang berhati itu. Allah. Ada guru-guru dan pendidik-pendidik yang mulhid dan tidak beragama. Cikgu, lalu kita berdepan dengan cikgu di sekolah anak-anak kita. Lepas tu kita dapat maklumat cikgu tak semaya. Cikgu ni bukan Melayu, cikgu ni bukan Islam, cikgu ni menentang Islam. Tak, bukan Melayu sudah lah. Dia menentang Islam tak. Kita ada guru agama Bahagi di Batus. Cikgu India, tapi dia guna ayat Quran, doa-doa dalam mulut dia. Anytime, doa di mulut dia. Kenapa kalau bila anak cerita lagu tu, nak hormat aku anak? Kisah kata cikgu semua cium tangan. Siapa ni dia dah? Pak dia. Masjid lah, ustaz lah. Jadi kita pun betul. Ada orang, guru yang dah cium tangan. Cium semua banyak. Cium koyadan boleh betul-betul cium. Jadi cium Ramadan itu orang kan. Yang kata cium mulut imam. Itu lah. Jadi maknanya yang betul lah. Tapi bukan semua guru di sekolah tu boleh dicium tangannya. Saya betul juga. Di pondok pun ada masalah. Bukan dia cium tangan, dia tanduk. Apa nak cium tu dia sepah. Cium. Dia tanduk. Salah tanduk. Ini apa tanduk tu? Oh ini. Baru sedap. Betul balik sekolah agama. Jadi anak tu kalau tak dilatih, cikgu Hindu boleh cium. Cikgu Cina boleh cium. Apa tadi cikgu baiklah kalau dia pula dia bilang Allah. Ngaji lah main ujung-ujung dia kata cikgu tu kena hormat. Dia hormat semua. Cina dia ikat bercium tangan. Tuan-tuan, kenapa betul? Seorang ayah wajib menunjukkan kemarahannya demi Allah, demi agama, demi hukum. Itu nak kita didik yang susah itu tuan-tuan. Jadi kait dengan guru mulhid tadi, guru yang etis, guru yang memang inti Islam. Ya, tuan-tuan dah kena habaq. Bukan kita nak hina. Segi guru dia makan gaji di sekolah, bukan kita nak tikai. Buat petition, PABD semua pecat dia dah. Itu dia dengan etika kerja dia lah. Tapi kalau dia hina agama, ada sensitiviti agama, boleh guna saluran. Mengaku cikgu ni dah bukan Melayu, bukan Islam, bertikai kat semaya apa,
bodoh lagi. Tu ayat tu sensitif. Kakak bincang balik PMD, Rodok, balik Musa, Menegua dia macam mana cikgu ni tak boleh ulang. Cukup, yang lepas-lepas sudah kita salah, jangan ulang lagi. Itu mulhid, itu orang kafir, itu orang yang bukan Islam, orang yang tak faham, tak terima. Tapi anak perlu dijelaskan. Jadi ayah wajib menunjukkan kemarahannya kerana Allah. Aku ayah pun tak tahu juga. Ayah pun tak tahu bila nak satu Quran, mana tak satu Quran. Kata saya takut dan sebab kita jadi muak saja. Kita pun ada pengaruh. Saya cenderung dengan Ustaz I. Paksa untuk anak hormat Cik Ustaz I. Anak pula ini tak apa relevan, tak apa sesuai. Budak kan, umur muda. Ustaz I dengan ayah tak apa umur sebaya, tapi tak kira anak kata tak main Ustaz tua-tua, kami suka Ustaz muda. Tak Khairul, tak anak, tak tua. Suka muda-muda, tak ada. Kita benci, tak ada macam ni. Apa dengan Ustaz muda tu Jadi pakai nak cari salah. Ustaz muda lemah segi, Ustaz muda lemah segi. Itu tak selesai salah. Betul kita kena tahu. Tuan belum terima. Selagi anak kita baik, selagi anak kita berada landasan, apa tuan nak faham? Saya minta maaf tuan ada kita rojo Ustaz, belum tentu anak saya ni pun tak mau anak pula ni. Pasal apa? Semayang pun tak tinggal-tinggal. Kata pak, weh, tu. Mak dah bimbang, dia takut ikut apa. Kesopan tu. Ustaz tepuk pakai serupah lah macam Ustaz. Lepas kuih lah. Dia tak boleh jadi Ustaz mengajak. Dia pakai serupah atas sunnah tu. Okey lah tu. Dia jumpa. Tapi ada yang buat tak diterima. Dia pusing lah pakai produk lah tu kan. Jaga baik. Isu anak darah lah. Ustaz saya lemah dulu. Raket muai nak lah. Pakai produk warna kuning pula ni lah. Pakai produk ini kat kotak kau. Mak nak pusing. Dan kan kita pergi renung balik, lagi bagus ada peningkatan. Daripada dulu dia tak faham dah, dia faham tak tinggal semayang, baca Quran, dia hari maksurah. Kan? Pakai pudar pula. Mak dah kata jalan sesat. Cik, itu surah. Cik, ada jemaah. Dulu, kalau kasar kena haprok lah kan. Allah ikut tak rendah. Lah peningkatan. Dia pada kawan. Kawan dia tu mana makcik? Kawan dia semua pakai serban. Tu. Mak dah pusing kan. Tunggu gerbang. Awalnya ada sedikit takut lah saya kena ajak Allah saya pergi palipat lah Pak. Tu okey lah. Kita pun sembang. Memang tak ada makcik. Semua bagi-bagi belakang tu. Tuan-tuan itu benda-benda yang ke depan lah ni. Masyarakat lah. Mak pak lah dengan diri. Saya faham. Itu biasanya mak yang tak diri. Anak cari sendiri. Tapi kalau mak dah bagi panduan, contoh kita kata kasar beginilah. Semua kuliah di masjid, okey boleh ikut. Anak dapat panduan. Jadi kalau lah pergi ngaji di mana, pergi ngaji di mana, saya pergi ngaji rumah di Kuala, ngaji bukan dapur. Itu sensitif. Buat je lah. Cik dulu jangan bawa tu apa? Cik usrah. Tak apa. Usrah siapa bawa pula? Kawan ni sekian orang. Bukan ustaz, tapi sifahnya baik, akhlaknya baik, dia terima dia orang masjid, segala jadi imam. Okey tu. Bagi saya. Jadi mungkin dia tak sama dengan kita. Kita usrah juga, tapi jemaah lain, dia brand lain. Islam. Jangan buat usrah sampai Syiah atau berapa. Dia tak baca apa ustaz. Tu kira tu dah ada ya Ali tu repot awal dia agama. Lepas tu semayang tu pula gerbu. Nak pergi salam macam kepuah pun nak terbang repot awal. Dia kena tuan-tuan kena tahu kat ciri-ciri tu. Kalau tak tahu dulu ada apa pemain boleh pakai ustaz. Macam mana dia buat tahiyat tu? Hati kena cek dah mazhab. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Dia boleh sampai habis. Jadi tanya ustaz kata ni tarikat gini tak usah. Ataupun dia tak mirip macam kita lah. Kita subhanallah kan. Dia pergi baca maksurah pula. Silugah lah. Saya rasa satu-satu masjid silugah. Masjid kita ni yang buat maksurah secara resmi di masjid pagi-pagi Ahad. Kalau Kepala Batai kita sini saya tak tahu. Indonesia tak tahu. Tapi kalau Kepala Batai kita satu-satunya. Saya berbangga.
maksud doa-doa yang tertulis secara resmi yang Rasulullah bawa. Kita tak tolak aurat lain. Dalam masjid Kampung Baru Kuala Lumpur tuan-tuan, mungkin dia baca aurat lain resmi, semua jemaah akan pegang kitab aurat tu. Lepas pagi subuh baca Yasin, lepas Yasin baca aurat. Tak ada masalah, semua dah resmi. Tuan-tuan, itu dia antara. Jadi tuan-tuan, ayah kena wajib beritahu marah Allah dan nama Islam dengan nama Allah. Malah dia wajib bertindak sewajarnya. Nampak anak dia dibawa tablik, kena pergi depan, melaporkan, bimbing dia dan sebagainya. Semangat Islam harus mengalir dalam darahnya, menjadi bibit-bibit sesat itu, gejala khianat itu yang merosakkan anaknya itu disedari. Itu isu murtad dulu kan. Bila murtad, ada orang kata biar pergi dia tak murtad, dan dipilih Tuhan berdua, kena ni orang kata nak kena dia tu dah sebagai wakil ayah wala murtad. Dia masuk masjid tak kata ayah kena dia tu baca ayat. Jangan kata tak macam takdir tak sampai pada tahu dah besar habis. Tuan-tuan, kita berdepan dengan anak tak sembahyang, kita berdepan dengan anak tak tutup aurat, kita berdepan anak yang serabut mayat. Ini isu tak sembahyang, dia pun bunyi mayat kata mayat aku betul-betul pada duit ada ikut. Jadi kita kena tegur tak habis. Itu semangat itu perlu diterapkan dalam jiwa. Balik pada tajuk kita dulu, cara mendidik minda sampai jadi minda Islam. Allah tidak memadai seorang ayah hanya menunjukkan kemarahannya kerana Allah terhadap guru yang berkhianat, pendidik yang sesat khianat semata-mata. Malah hendaklah dia menanam dalam jiwa anaknya. Betul-betul tak sama. Jadi kita mungkin berdepan dengan keadaan anak yang ada guru yang besar macam tu. Tuan-tuan kena buat action lagi. Mungkin tuan-tuan dapat yang lebih baik, dapat guru yang makui sungguh-sungguh. Nama yang cikgu sekolah ini sikit dan cikgu lupa Kalan Jaya, sekolah Bati, sekolah Isyad. Tapi cikgu dia Masya Allah rajin latih anak-anak. Tuan-tuan pun kena letak action cara lain, bagi sokongan, suruh dia ikut. Dan mungkin tuan-tuan berdepan dengan guru yang terang-terang mencabar kita. Faham yang terbaru tak? Faham yang berjubah tak? Faham yang jubah tak? Bati tak? Tuan-tuan nak marah anak pakai tak mengaji kan? Tuan mengaji kan? Bukan penyelesaian. Tapi latih anak-anak, cikgu ni kena depan. Paling baik tunjuk bagi pandai lagi. Cikgu cabar lagi, kita dapat semua. Cikgu tu patah ni tak ada apa-apa. Dia pergi walaupun kata semayang, macam Quran, tapi dia pandai. Habis ayat tu dulu marah. Dah mengaji tak pandai, bodoh. Lepas tu dia macam Quran. Dia hina dengan Quran tak sabit pun Allah. Jadi cara tuan-tuan dah depan dengan anak-anak tu perlu kita. Saya rasa mau pun yang paling rapat dengan anak-anak boleh orang kata mendalami anak-anak dia punya respon bila balik sekolah. Kadang-kadang dia sebut cerita sikit-sikit tentang cikgu tu. Maaf tapi tadi sini kata pak cikgu kan, cikgu awak cikgu tu kata pak cikgu tu hanya boleh siap pep tak ada apa ngajar tak apa. Okey, baca dan cikgu mana cikgu tengok pada cikgu ada tegur anak-anak semayang, ada tegur ya. Kita tak boleh positif, kita nak tolong anak kita. Mungkin cara cikgu tu lah, dia nak tegur poin besar-besar okey, tapi cara dia boleh diam tu tidak boleh. Cara lain. Tuan-tuan dapat tentang cara lain dia macam-macam. Jadi malah kita dalam menanam dan jiwa anak-anak keberanian berakhlak, neraka kebenaran. Jadi hasilnya anak kita pun ada semangat. Cikgu minta maaf, mak saya, abah saya, jadi kami akan buat berharap. Kita dapat banyak budak-budak perempuan yang tak akan buat dulu walaupun dipengaruhi oleh guru nak menari, nyanyi, joget tak ada. Pakai terus
tahun tentang malam alamat ni malam Hinua je. Boleh lah kot. You lah pasal cikgu muka kami ambil muka 5 orang macam. Lakak cikgu pun. Pilih nak bila. Lepas tu turun dek. Bukan turun teruk. Celup masuk dalam tepuk lah. Minta maaf cikgu. Maaf saya tak pergi. Cikgu pilih orang lain. Kan cantik. Akhlak dia dibangun dengan jiwa yang semangat. Kan dia nak bagi cikgu bodoh, cikgu saudara kami orang suka lain. Cikgu tu kau mak ibuak yang mana? Oh, buat aku betul jawab kan? Patut dia hebat habis. Bangsa kita ke mana? Buat ke mana? Kada boleh pergi haji. Tuan, dia berani berhadapan dengan siapa tu lah? Masuk dalam musim-musim Islam ataupun orang Islam tapi cara berbeza. Mungkin anak kita dia beli oleh kawan-kawan orang Islam Cina India. Kita kena ajar macam mana sebab Cina ini akan faham apa. Bila dia kata apa lah orang yang bodoh tak misalkan babi try makan sudah apa kelai pasal kelai dulu tumbuh dulu unggai batu dulu hujan tak ada. Jangan anak kita pun tak tahu sungguh kan babi sedap. Dah tadi dia try makan sungguh yang salah kita Allah Ustaz. Kalau ada 4 orang anak pasal 4 style yang berbeza-beza. Itu kalau dia seorang, dia berpendapat dengan 5 orang guru yang berbeza-beza, 5 orang kawan yang berbeza-beza. Semua tu kalau boleh dia telus balik ceritakan apa ceritakan minat India. Allah cerita kita cerita dan apabila musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah itu sama ada mereka itu guru ataupun bukan guru, tak kira pemimpin, tak pemimpin, semua mereka yang kita dah didik tadi akan berdiri atas nama prinsip, atas nama akidah, atas nama hukum hakam, bukan emosi, bukan kepuakan, bukan orang kata ikut asabiah dan sebagainya. Cikgu yang tegur-tegur cikgu mu'alaf, ada isu. Yalah cikgu mu'alaf kalau tiba dia boleh hentam dengan cikgu tak pasal-pasal. Jangan mu'alaf tu lebih baik daripada anak kita. Tapi dia mau berubah mu'alaf kalau tiba masuk Islam. Cikgu tu nama mu'alaf masuk Islam tu nama 4. Duk bagi cikgu mu'alaf tak kenanya. Kita tak ambil isu sebenarnya. Cikgu tu nak betul. Kadang-kadang saya minta maaf contoh ada yang ambil masa dan sendiri. Maknanya orang mu'alaf ni yang sedang walaupun dia faham tahu tapi dia lebih berprinsip. Ajak anak-anak Melayu kita ni untuk sama-sama berkuasa malam baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau dia berdiri akan nama prinsip, saya rasa insya-Allah boleh. Orang selesai pada benda ni. Apakah yang kita dengar atau yang kita lihat, yang kita dapat kesan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada orang-orang yang tak kira bangsa apa, pegangan dia, tak kira, tapi benda tu bukan isu besar. Mungkin dia sama-sama Melayu, pemahaman berbeza, ataupun dia bukan Melayu tetapi dia kita menolak Islam dengan keadaan lahir. Jadi benda-benda kita pegang dalam pihak yang lain. Latih anak-anak itu. Lepas kita dalam Islam, cikgu bangsa orang putih sekalipun, kalau main kata balik lah, ibu balik padri-padri main ajak bahasa Inggeris, tak salah. Kita nak mengaji bahasa Inggeris dia ya. Bukan suruh ibu dia sampai ibu tangan tarik palang tu sebelum nak mengaji kan. Kan dia pada isyarat palang kan ada orang tarik balik-balik tu. Macam cikgu dengan duduk-duduk. Jadi kena ada prinsip duduk sampai dekat mana. Dia panggil apa ke apa? Oh duduk lagi tak boleh ini kami takkan rokok ni haram dah. Duduk sikit lah, sikit sudah. Bila cikgu tu pasal juga ambil M3 tu kat tok. Kata tu seorang ngaji lah, tu garanti betul ramai. Cikgu pun tak cerdik bila dia nak ajar orang Melayu Islam, tiba-tiba nak suruh tunduk sampai lebih tahap yang diharapkan dalam agama sendiri. Tak boleh. Betul toleransi agama. Kita nak kalau begitu para ayah, para ibu mestilah mengetahui hakikat ini. Apa cikgu kita yang jadi cikgu sebab dulu jadi orang yang kata orang yang berfungsi, tengok bertelagak. Tak masalah kadang-kadang ada sekolah ustaz
yang bertelagak dengan situasi. Cikgu pula jadi stabil dia. Ustaz, kita berlangsung Ustaz. Kalau memang Ustaz betul, tapi cara Ustaz tadi pergi memaafkan ibu bapa sampai cabar sampai mahkamah. Kadang-kadang kita berlangsung Ustaz betul. Okey, kita terima kaki tuan, kemudian latih anak-anak kita. Saya rasa daripada kita bertelagak dengan satu isu, cikgu lah, lebih baik kita ada isu tu tarik lama bagi anak-anak murid lain beratur ini. Daripada berdegang dengan satu isu. Kita sebagai mak ayah, tuan rasa boleh mak. Kalau tu di sekolah tu juga rasa anak saya akan jadi sasaran. Kena penting, kena wali. Bukan cikgu tu kan, cikgu tak kau dulu semua cikgu akan pelihara anak dia. Bebel tidak Malaysia. Itu pandangan pribadi saya lah kan dengan kata mesti di pandangan. Hendaklah dia menentang semua pengkhianat, menampung fitnah dan wajib dia melengkapkan anaknya dengan sifat keberanian atas nama kebenaran serta kemampuan untuk berdepan. Latih anak-anak dengan ilmu-ilmu untuk berdepan. Contohnya mungkin kita stable, seronoklah di Malaysia. Anak Melayu, bangsa Melayu, agama Melayu kita ni hebat. Kita tak sedar musuh-musuh memang tamak. Musuh agama, Kristian ke Cina ke itu memang tamak nak conquer Malaysia. Kita tak tahu. Ekonomi yang betul. Kita pasal stable lah. Dan gaji kerja tu okey lah. Gaji RM1,000 okey lah. Sedangkan orang lain punya nak kuasai bumi emas. Itu bukan dalam keadaan tuan tolong faham tadi supaya fikir terus. Itu Pulau Pinang, Islam Pulau Pinang tak sama Islam di Kelantan. Situasi nak sebarkan dakwah di Kelantan, di Kedah, Terengganu, dah lebih Melayu dah. Lepas dapat naungan sota-sota babi-babi okey. Berbeza dengan pelakar Islam, Singapura dah rasa dah. So kita cuba ambil tindakan terbaik. So kalau kita sama kita pun tak faham, agak keliru lah ambil. Siapa nak menentukan semua ni? Maka ayah-ayah ni. Saya cadang kakak-kakak saya pertama. Lepas ajak anak bukan senang. Tak depan musuh, ada musuh yang terang-terang, ada musuh yang tak nampak. Dia nak makan suasana-suasana yang makan panjang sebagainya. Sehingga gejala-gejala jahat dan mungkin kehujatan akhlak apa-apa tu, kalau kita tak pandai dia pun akan naik pula. Bermaharam dari dan sebagainya. Anak-anak kita yang akan jadi bangsa keadaan pada masa itu kan itu kan kita berdepan dengan buku. So insyaAllah habis dan tutup sebagai konklusinya, sebagai ibu, sebagai ayah, kita bertanggungjawab latih anak-anak kita, guru di sekolah latih anak bangsa untuk pandai letakkan dirinya berdepan buku. Sayang sangat kita nampaklah cikgu ramai, anak murid tak mau ngaji. Dulu ramai, anak murid pergi cari gula murid. Kalau cikgu tak mai, anak murid gula. Jadi isi belajar itu pun dah nampak lagi. Jelas, kalau hebat agama, duduk di meja agama naik kapal layak di Mekah. Kalau start dalam masjid, tunggu jenuh. Waktu puas baca ada kuliah apa ada main lah ngaji main dia kata ngaji apa tu dalam keberkatan tak macam tu. Dan tuan-tuan kita harap tuan-tuan sebagai ibu ayah lupa juga. Saya tak kata malah mana-mana untuk pilih lah. Kalau dia malah bagus, kalau tak pilih juga sebab ada kekal pilih. Mudah-mudahan keberkatan tu bukan anak. Dan nak kuliah balik kau anak apa menjadi. Kalau kita berdegil juga tak mau dinam dengan masjid, tak mau mengaji kuliah doktor, kita pandai dah. Kita dengan anak yang berkurang. Kita kata pandai, ayah, anak-anak cik lagi pandai berayah. No. Itu perkataan ni untuk seluruh orang. Jadi insyaAllah yang mana jadi guru, teruslah berbangga sebagai seorang guru yang ustaz gila-gila. InsyaAllah amat hormati ustaz. Sudah cikgu boleh nampak bagus macam ustaz ya, Masya Allah. Kita akan bangunkan lagi. Kita akan
anak pula respect. Ayah dia, mak dia pun macam cikgu juga. Cara tegur dia kan. Selipun mungkin kita tak pandai, tapi cara pendekatan approach tu mungkin menjinakkan anak. Kena marah dengan cikgu, biar cikgu macam-macam perangai, bengik, pomoi macam-macam, tapi mak pandai menunjukkan. Cikgu tu marah nak tegur kamu, cikgu tu marah nak bagi kamu pandai. Jadi anak determina dengan wallahu a'lam bishawab. Aku berdoa wa astaghfirullah wa lakum.